صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekelilingnya bagi menunjukkan, bagi memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kehidupan kepada kita dengan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita memanfaatkan sepenuhnya bagi mencari bekalan untuk alam yang seterusnya, dengan mencari bekalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah serta perkara-perkara yang syubhat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sekarang berada dah melimpasi pertengahan bulan Rajab, bulan yang disebutkan juga bulan solat kerana ibadah solat difardukan pada bulan Rajab. Ulama sirah berselisih pendapat berkenaan dengan tarikh-tarikh berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tapi kita di sebelah Nusantara ini, kita meletakkan tarikh, kita memilih tarikh 27 Rajab, berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dalam surah Isra'. Yang Ustaz baca tadi, Allah Ta'ala memberitahu kita, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yang menjalankan hamba-Nya perjalanan di waktu malam. Asra' ni perjalanan di waktu malam, bawa hamba-Nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mana? Minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, dan dibawa ke Sidratul Muntaha, melimpasi langit yang ketujuh,
Nabi sampai ke alam yang tak boleh sampai oleh para malaikat. Dan di sana Nabi menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala solat fardu 50 waktu sehari semalam. Lepas tu dikurangkan sampai 9 kali, diskaun, tinggal 5 waktu. 5 waktu itu pahalanya seperti mana 50 waktu. Itu pun ramai di kalangan umat Islam, khususnya di Malaysia ni, yang masih lagi mengabaikan ibadah solat fardu 5 waktu sehari semalam. Jadi kita sekarang berada di bulan-bulan yang mulia. Sebab itulah bila tiba bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk kita dapat menikmati Ramadan 1444 Hijrah, insya-Allah. Jadi bermakna kita nak menyambut puasa tak sampai sebulan 10 hari, tak sampailah. Tak sampailah. Dan kita akan berjumpa dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban pun ada peristiwa yang hebat berlaku di bulan Sya'ban. Sabit dalam hadis sahih, walaupun martabat dia hasan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mastika Hadis. Dan kitab Mustika Hadis jilid sama ada yang kedua atau yang ketiga, ada hadis-hadis berkaitan dengan nisfu Sya'ban ini, berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban adalah satu malam juga yang dikatakan, yang Nabi sebut dalam hadis tersebut, amalan tahunan kita diangkat di sisi Allah. Jadi kita perbanyakkanlah amal ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban. Masjid-masjid, surau-surau boleh rancang aktiviti memperbanyakkan ibadah. Cuma ulama telah menggariskan, ulama dah buat program ajak dekat kita, habis tak ada, kita bacalah Yasin 3 kali. Sebelum ni duk baca sekali. Jadi kita tingkatkan malam tersebut, baca Yasin 3 kali, doa, minta bagi Allah Ta'ala teguhkan iman kita, minta mati dalam iman, minta bagi panjang umur kita, minta bagi kita dapat dimurahkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Masya Allah. Tak ada apa, bulan Sya'ban ni Ustaz cuba bawa hadis tu, kita tengok satu hadis berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Jadi kita jangan terpengaruh dengan dakyah-dakyah yang menyatakan amalan ini adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Jangan terpengaruh. Lama-lama habis kita tak buat apa. Lah ni banyak dah masjid-masjid surau oleh kerana ada golongan yang duduk memperkatakan bid'ah dolalah, bid'ah dolalah. Last sekali tak ada dah majlis baca Yasin malam Jumaat di masjid di surau, berkurangan dah. Takut jadi sesat. Baca Quran nak jadi sesat apa? Lepas tu dah tak baca Quran buat apa? Duk tengok TV, tengok WhatsApp, tengok handphone. Hak mana bagus dengan kita baca Quran? Tentulah baca Quran lebih bagus. Bukan setakat kita nak baca Yasin 3 kali, nak khotam Quran pun boleh, nak baca sampai habis juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, terpulang dekat kita. Berqiyamul lail, berqiyamul lail pada malam tu, malam amalan kita akan diangkat. Itu tahunan. Ada yang Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Tetapi
pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mingguan diangkat Isnin, Khamis. Lepas tu yang bulan Syakban ni tahunan lah. Jadi Tuan Guru Haji Soleh Musa, guru ustaz, dia kata kami dulu di Mekah kami tak pernah tinggal amalan ini. Tak pernah tinggal. Duduk di Masjidil Haram, tak pernah tinggal. Dan ramai yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, malam nisfu Syakban daripada kampung-kampung duduk di atas bukit semua pakat turun. Turun mai di Masjidil Haram, malam tu mereka perbanyakkan ibadah. Perbanyakkan ibadah, bukan setakat baca Quran, mayang sunat. Lepas tu lagi bayangkan duduk di Masjidil Haram lagi. Ibadah yang kita buat di Masjidil Haram dilipat gandakan 100,000 kali. Berbanding kita semayang di luar Masjidil Haram. Banyak, besar. Mereka berqiyamul lail, pagi esok lepas subuh baru balik. Kita baru nak baca Yasin 3 kali, ada orang kata bida'ah dah. Jadi Ustaz syorkan jangan kita terpedaya dengan dakyah-dakyah yang macam tu. Hampa tak mau baca, sudah pergi kat hampa, kami nak baca. Tak larat 3 kali, sekali pun tak apa. Takat mana kita mampulah. Bukan menjadi kewajipan, cuma kita nak tambah amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Bulan amalan kita diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Tuan Guru Haji Soleh Musa, malam nisfu Syakban ni dia duduk banyak tahun di Mekah. Tiap-tiap malam nisfu Syakban ayat telaga Zamzam pun agak berbeza dengan hari-hari malam-malam yang lain. Ayat telaga Zamzam pun macam nak naik. Macam naik lebih lagi daripada hari-hari malam-malam yang lain. Ini Ustaz dengar sendiri daripada Tuan Guru Haji Soleh Musa masa kami pergi ziarah dia. Dia cerita berkenaan dengan nisfu Syakban ni. Lepas itu insya-Allah kita akan jumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Dalam bulan Ramadan juga ada satu malam istimewa, iaitulah malam Al-Qadar. Yang Allah Ta'ala menyatakan, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bertepatan dengan amal ibadah kita di malam Al-Qadar itu, amalan itu ganjaran dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada kehidupan kita 83 tahun. Jadi kita rebutlah peluang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kita dapat menikmati keberkatan di bulan Ramadan. InsyaAllah pada tahun ini. InsyaAllah. Baik, kita sambung balik siri pengajian kitab kita. Kita sambung di muka surat 41. Masih di bawah tajuk jenis-jenis taharah. Kita belajar pada bulan yang lalu. Taharah wajib. Iaitu taharah wajib ialah bersuci dari hadas besar. Bersuci daripada hadas besar dengan mandi janabah. Disebabkan perkara-perkara berikut. Ada 6 sebab wajib mandi. Mandi janabah. Kalau tak berlaku sebab tu, harus saja mandi ni. Nak mandi, mandi. Tak mau mandi, sudah. Sejuk. Tak mau mandi, sudah. Aku nak mandi, mandi. Harus menjadi keharusan, diberi pilihan kepada kita. Tapi bila berlaku 6 sebab ini, hukum tadi dah bertukar dah. Daripada harus mandi, bertukar kepada wajib mandi. Apa dia wajib? Mesti kena buat. Mesti kena mandi. Wajib ni tuntutan yang dituntut ke atas mukallaf, mesti kena buat. Kata kita orang mukallaf ni mesti kena buat. Diberi ganjaran pahala kepada sesiapa yang melakukan
dan berdosa bagi sesiapa yang meninggalkan. Mesti kena buat lah. Talaban jaziman. Tuntutan yang jazam. Mesti kena buat. Tak buat, dosa. Kena seksa. Apa dia 6 sebab tersebut? Ustaz ulang balik sikit sebagai peringatan pada kita. Yang pertama, jima, bersetubuh. Walaupun tidak keluar mani. Maka wajib mandi. Yang kedua, keluar mani. Sama ada di waktu jaga atau waktu tidur. Wajib mandi. Yang ketiga, disebabkan suci daripada haid. Bila haid datang, dia berjanabah. Maka nak suci daripada haid tadi, wajib mandi. Yang keempat, disebabkan nifas. Nifas ni darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ada dikatakan nifas ini adalah haid yang terkumpul. Berhimpun. Bila lahir anak, maka darah tu keluar. Sebanyak-banyaknya 60 hari, 60 malam. Itu tempoh nifas. Sesikit masa dia, satu lafzah, sekelip mata ya. Dia berhenti, wajib pergi mandi. Kebanyakannya 40 hari, 40 malam. Itu tempoh nifas. Yang kelima, wiladah. Beranak. Melahirkan anak itu sendiri, menyebabkan wajib mandi. Tersambung yang keenam. Malam ni tersambung yang keenam, meninggal dunia. Tadi diumumkan ada ahli qaryah kita meninggal dunia. Jadi sekarang ni proses nak mandi tu, wajib mandi. Kalau tidak haruslah ikut wajib mandi. Wajib kata orang hiduplah memandikan dia. Meninggal dunia. Itu sebab yang keenam, wajib mandi. Seseorang Islam yang telah meninggal dunia wajib dimandikan sebagai taharah wajib, iaitu membersihkan, mensucikan badan orang yang meninggal dunia tadi, kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid tak payah mandi. Orang mati syahid dikafankan dengan darah-darah dia sekali sebagai menjadi bukti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di Malaysia ni pun ada yang mati dalam perjuangan, mati syahid. Jadi tidak dimandikan kerana tak diwajibkan mandi ke atas mereka. Dikebumikan dengan pakaian-pakaian yang apa mereka pakai. Kalau kasut tinggal sebelah kasut. Kalau apa dia lagi? Stokin tercabut, cabutlah. Ada sebelah pakai. Tidak dimandikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami ketika putrinya meninggal dunia. Sebelum nak pergi hadis ni, cerita sikit. Orang mati syahid ni sebenarnya dalam ayat yang lain disebut orang mati syahid ni sebenarnya mereka tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah dengan dikurniakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang mati syahid. Sebab itulah kita kena cita-cita mati syahid. Cita-cita mati syahid, kerana nak mati tak mau mati pun kita kena mati. Dalam kehidupan kita mesti sekali kita akan mati. Jadi kita berazam untuk mati syahid. Berazam untuk mati syahid, kerana mati syahid ni mati yang terbaik. Orang yang mati syahid ni banyaklah Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Mereka masuk syurga tanpa dihisap. Terus masuk syurga. Dan mereka boleh bagi syafaat 70 ahli keluarga mereka. Ada diriwayatkan. Boleh tarik tok wan, tok nek, ayah, pak long, mak long, mak cik.
Mana mai masuk sekali dalam syurga. Oh, anak beranak tentu dah sekali masuk syurga. Tu yang hebat tu. Orang mati syahid ni hebat. Tu yang sahabat-sahabat Nabi berebut untuk dapat syahid. Sahabat-sahabat Nabi berebut untuk dapat syahid. Penghulu orang mati syahid siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pak nakan Nabi. Sayyidina Hamzah mati syahid dibunuh oleh Wahsy dalam perang Uhud. Dia Wahsy ni hamba Habsyi. Dia diupah, disuruh, diberi tugasan untuk bunuh dalam peperangan Uhud tu. Di antara tugasan dia bunuh Sayyidina Hamzah. Jadi dia pi celah-celah batu dan dia dapati Sayyidina Hamzah, dia lontak lembing dia tepat ke dada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah mati syahid. Sayyidina Hamzah mati syahid. Pernah perkuburan Uhud terhakis, nampak tubuh-tubuh mayat-mayat yang mati 1000 tahun dulu ni nampak. Ni bukti kebenaran Islam. Masa tu peringkat awal syuhada, 40 syuhada, 70 syuhada yang gugur dalam perang Uhud tu dikebumikan di kaki gunung Uhud. Lepas tu mai hujan lama kelamaan terhakis, akhirnya terwujudlah tubuh-tubuh yang sikit pun tidak reput macam baru mati. Di antaranya Mus'ab bin Umair dipindahkan ke dalam kubur yang dibuat pagar. Kalau tepi di medan Uhud, kubur Mus'ab bin Umair, Sayyidina Hamzah pun ada di dalam tu. Kita boleh pergi ziarah sampai hari ini. Hebatnya orang mati syahid ni. Di antaranya tubuh mereka tidak reput. Termasuk dalam satu daripada beberapa perkara yang tidak binasa bila ditiup sangkakala. Orang mati syahid. Pernah zaman, cerita sikit lagi, Sayyidina Hamzah tadi dibunuh oleh Wahsy. Wahsy akhirnya masuk Islam. Wahsy masuk Islam. Bila Wahsy masuk Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam peperangan memerangi nabi palsu Musailamatul Kadzdzab, Nabi menebus Wahsy menebus balik hutang dia. Dia yang membunuh Musailamatul Kadzdzab. Tengok sejarah dalam Islam. Hak bunuh pak menakan Nabi, akhirnya dia masuk Islam, dia bunuh pula musuh Islam. Jadi Sayyidina Hamzah pun syurga, dia pun syurga. Tengok hebatnya dalam Islam. Itu kita tak boleh duduk mencemuh, memandang buruk kepada seseorang individu. Selagi mana kita tak tengok pengakhiran dia tu. Kadang-kadang di awalnya nampak buruk, tapi dia pergi menghadap Allah dalam husnul khatimah. Tengok macam Wahsy. Wahsy ni Nabi pun berasa tak mahu nak tengok dia. Pasal Nabi teringat kat Sayyidina Hamzah. Bila dia masuk Islam, Nabi pun seronok, tak apalah. Dia pun melaksanakanlah tugas dia sebagai orang Islam. Dalam peperangan tu dia membunuh Musailamatul Kadzdzab. Ini tercatat di dalam sejarah. Zaman Harun Ar-Rasyid pernah perkuburan, nak buat projek melalui satu perkuburan yang ratusan tahun dah kubur tu. Maka terpaksalah dipindah mayat-mayat yang ada di dalam kubur lama tu. Bila digali, jumpalah sahabat-sahabat yang telah mati yang lama ratusan tahun meninggal dunia, masih fresh macam baru mati je. Macam baru mati. Dan ada mayat salah satu daripada jenazah tu tercangkul tumit dia, terbit darah. Ada mayat satu jenazah tu, dia mungkin kena lembing ke panah di dada. Dia tangan dia duk tutup tempat luka dia. Bila diletak kiam, dia angkat balik tutup. Ni kisah-kisah yang tercatat dalam sejarah Islam. Hebat. Inilah kebenaran Islam yang kita pegang. Mudah-mudahan ini yang Ustaz sebut tadi, inilah nikmat besar bagi kita, nikmat iman, nikmat Islam. Tanpa nikmat iman, tanpa nikmat Islam, tak jumpa syurga lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita
kematian yang baik dan husnul khatimah. Kita tengok lagi sikit. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ighsilnaha salasan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Engkau mandikanlah dia 3 kali. Riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk dalam taharah wajib ialah berwuduk kerana hendak sembahyang. Tadi bab hak mandi wajib ni selesai dah tadi ni. Ni bab wajib berwuduk pula. Termasuk dalam taharah wajib yang mesti kena buat, yang mesti bersuci, ialah berwuduk kerana hendak sembahyang. Di mana orang yang berhadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, tidak diterima Allah sembahyangnya. Maksudnya sembahyangnya tak sah sehingga mereka berwuduk. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabdanya, "La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda." Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan dalil inilah wuduk ini menjadi syarat sah solat. Tak ada wuduk, tak sah solat. Menjadi syarat sah solat. Kita kena belajar tu syarat sah solat. Di antaranya masuk waktu, menutup aurat, menghadap dada ke arah kiblat. Itu di antaranya Islam, berakal. Orang gila tak sah. Itu di antaranya kena belajar. Dan di antara syarat sah solat itu ialah suci daripada hadas kecil, yakni berwuduk. Mesti. Sebab tu kalau kita belajar usul fiqh, ada kaedah dia. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang wajib itu tak sempurna melainkan dengannya adalah wajib. Itu kaedah usul fiqh. Contohnya, sembahyang wajib. Sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam adalah wajib. Dan nak sembahyang solat 5 waktu ni, nak sembahyang wajib ni, syarat sah dia kena ada wuduk. Mesti berwuduk, mesti suci daripada hadas kecil. Nak berwuduk kena ada air. Maka ketua keluarga wajib bagi ada air di rumah. Jadi wajiblah hukum dia tu. Wajib. Paip air tak masuk di rumah, ketua keluarga wajib pergi bayar untuk bayar duit meter, orang nak pasang meter air. Wajib usaha supaya air ada di rumah. Pasal apa? Nak sembahyang. Sembahyang wajib. Maka menyediakan air adalah wajib. Kalau tak ada air, dosa. Dosa. Nak mengangkat hadas macam mana? Hadas kecil lagi, hadas besar lagi. Jadi hak tu kena jaga. Tak apa. Tak mau pasang meter, tak mau pasang air, wajib korek telaga. Bagi ada air. Korek telaga. Korek telaga ada air dah. Nak cedok tak sampai, kena pergi cari timba. Wajib kena ada timba. Timba tu suar tak sampai, kena ada tali. Wajib pergi beli tali. Tu. Dia jadi wajib hukum tu. Bila tali dah panjang dah, boleh cedok air, selesailah kewajipan tu. Kita angkat hadas kecil, maka kita laksanakanlah solat fardu yang diwajibkan ke atas kita. Macam tu juga nak sembahyang, syarat sah sembahyang wajib kena tutup aurat. Tak tutup aurat tak sah.
Nak beli pakaian tutup aurat, duit tak ada, wajib pergi kerja, pergi cari duit. Bila dapat duit tu pekerjaan kita adalah ibadah. Ibadah. Tak ada kerja, tak ada duit, nak beli baju, kain, nak tutup aurat, tak ada. Maka menjadi kewajipan. Itu menjadi ibadah kepada kita. Bukan saja-saja kita duk pergi kerja. Tak kira lah kerja apa, asalkan daripada sumber yang halal. Pendapatan kita tu daripada kerja yang baik, kerja yang halal. Yang dapat rezeki yang halal untuk kita dan ahli keluarga kita menjalani kehidupan. InsyaAllah. Baik. Dan termasuk juga dalam taharah wajib ialah berwuduk kerana hendak tawaf di Baitillah. Kita nak tawaf di Baitullah pun kena ada wuduk. Kena ada wuduk. Kena ambil wuduk. Bukan cerodong pi ya. Kena ambil wuduk. Ini ialah kerana tawaf itu adalah seperti sembahyang juga. Tawaf tu macam sembahyang. Kena ambil wuduk. Apa dia lagi macam sembahyang? Kita nak sujud syukur. Kita nak sujud tilawah. Kena ada wuduk. Nak berkhutbah, kena ada wuduk. Nak berkhutbah, kena ada wuduk. Dua khutbah tu macam 2 rakaat lah. Kita sembahyang Zuhur 4 rakaat, mai hari Jumaat 2 rakaat je Jumaat. Ganti pada 2 rakaat lagi tu 2 khutbah. Tu di antaranya wajib kena ada wuduk. Iaitu wajib berwuduk. Bila orang nak tawaf ni, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitillah itu adalah sembahyang. Kita sembahyang, kita tawaf Baitullah tu umpama macam sembahyang. Sebab itulah kita kalau kita masuk Baitullah, kalau di sana yang lebih afdalnya tawaf. Kalau orang tak tahu, dia pergi solat sunat tahiyatul masjid dulu. Wahanya kalau kita di sini ni solat sunat tahiyatul masjid lah. Bila kalau di Masjidil Haram kita sampai tu afdalnya tawaf dulu. Pergi tawaf. Tu tawaf sunat lah. Kita pergi tawaf. Tu di antaranya. Begitu juga termasuk dalam taharah wajib ialah berwuduk kerana hendak menyentuh, memegang atau membawa Al-Quran. Cuma dalam fiqh Syafi'i sendiri pun di Mekah tu kita nak tawaf tu banyaklah halangan-halangan yang kita cabaran yang kita kena hadapi. Yang lain orang perempuan kadang-kadang tersentuh dengan kita. Sebab itulah apa majlis fatwa, tabung haji sendiri memberi penerangan. Kita boleh ikut. Kalau ikut Imam Nawawi pun dalam bab tawaf ni, kalau tersentuh kita boleh taklid pada mazhab yang lain. Yang kita tak gairah apa, tak batal. Bukan senang kita nak pergi ambil wuduk pula. Mai satu pusingan berantuh dah. Nak cari pula, nak keluar pergi sesat balik tak jumpa pula dah. Nak masuk belah mana. Maka ada khilaf ulama yang menjadi rahmat kepada kita. Kita boleh pilih, tak ada masalah insya-Allah. Baik. Begitu juga termasuk dalam taharah wajib ialah berwuduk kerana hendak menyentuh, memegang atau membawa Al-Quran, yang mana orang yang tidak berwuduk haram bagi mereka itu melakukan perkara-perkara tersebut. Ni tengok hebatnya kalam Allah. Kita nak sentuh, nak pegang, kena ada wuduk sebagai adab dia. Ini mazhab kita lah. Kena ada wuduk, ambil wuduk. Adapun nak baca hadis Nabi, nak pegang hadis Nabi, tak gaduh wuduk.
Tu beza dia. Tapi ulama-ulama mujtahid, depa Imam Bukhari sendiri nak baca hadis Nabi, nak pegang kitab hadis pun depa ambil wuduk sebagai mentakzimkan, sebagai beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatlah. Jangan kata hadis Nabi tu Imam Syafi'i sendiri hormat tok guru dia. Tidur di rumah pun dia tak unjuk kaki ke arah rumah Imam Malik. Tu hebatnya adab ulama tu. Tuhan bagi berkat ilmu depa. Wanya Imam Malik bukan tahu dia mengadap kok mana kaki dia. Tapi dia tidur tu kaki dia tak unjuk pergi ke rumah Imam Malik. Bagai menghormati guru dia. Hebat. Jadi kita ambil lah mana-mana daripada mazhab yang empat ni. Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hambali ke. Tapi kita di sini kebanyakannya bermazhab Syafi'i. Kita ikutlah, belajarlah dulu bagi kita faham untuk kita beramal. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Surah Al-Waqiah ayat 79. Tidak menyentuh akan dia, yakni Al-Quran, melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih, suci, bersih daripada hadas kecil, bersih daripada hadas besar. Jadi insya-Allah kita kena beramal lah sebagai menjaga adab ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i ni tak ada wuduk, dosa lah. Maka kita kena berwuduk bila kita nak sentuh Al-Quran. Al-Quran ni bukan saja sebuah kitab Al-Quran ni, helaian dia pun dikira Al-Quran. Helaian kertas tulis surah Al-Ikhlas, contoh dia Qul huwallahu ahad. Helaian tu pun dikira Al-Quran. Kalau tulis khot di kepingan papan, kepingan papan tu lah Quran. Kena jaga kita bagi laluan pada azan dulu, insya-Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya basira bila Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi
إنك لا تخلف الميعاد. InsyaAllah kita sambung lagi. Ustaz diminta untuk sampai pukul 9. Boleh buat noh? Boleh terima yo. InsyaAllah. Jadi apa, kalau tafsir Quran tak apa. Tafsir Quran, kita pegang tafsir Pimpinan Rahman, ataupun kita beli kitab tafsir, dia tafsir dalam bahasa Arab, dalam bahasa apa pun, dia ada tafsiran dalam bahasa Inggeris ke apa ke, itu dikira tafsir Al-Quran. Kita kadang-kadang bukan tahan dengan wuduk. Kita makan kita ni macam-macam. Pucuk ubi lah, masak lomak pucuk ubi lah, buah petai, buah jerin, semua tu jenis angin. Tak tahan wuduk, kita nak pegang Quran, kita nak selalu baca Quran, kita beli tafsir Al-Quran. Tak apa. Cuma afdal dia berwuduk. Tapi kalau kita batal wuduk pun kita sentuh tak apa. Cuma jangan pegang tulisan huruf-huruf dia. Juga Quran yang kita dihantar dalam bentuk digital di dalam handphone kita ni. Ada dalam majlis fatwa kebangsaan pun ada, majlis fatwa Kedah pun ada kalau tak silap Ustaz. Berkenaan dengan kita nak baca Quran di handphone ni. Kalau kita tak tahan wuduk, kita boleh baca guna handphone ni. Itu pun perkara yang ada keharusan. Kita boleh baca. Jadi handphone ni dia bukan berbentuk ni, dia main dalam kita kata kemodenan lah ni apa digital apa ni. Kita boleh baca, nak buka Quran, nak apa pun tafsir apa boleh belaka. Lah ni ada kemudahan kepada kita. Baik. Jadi bila kita nak pegang mushaf, nak pegang kitab suci Al-Quran yang bukan tafsiran, pastikan kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar kita kena mandi wajib. Hadas kecil kita kena berwuduk. Itu di antara yang kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, la yamassul Quran illa tahir. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihah, dalam kitab sahih dia. Tidak menyentuh akan Al-Quran kecuali orang yang suci, yakni berwuduk. Ni pegangan dalam mazhab Syafi'i kita lah. Nak pegang Quran, kena pastikan kita suci daripada hadas kecil, yakni berwuduk. Huraian dan penjelasan serta dalil-dalil tersebut, ayat-ayat Quran dan hadis yang dibacakan tadi, jelas menunjukkan bahawa perkara-perkara yang tersebut itu adalah dinamakan taharah wajib. Wajiblah kena berwuduk. Kalau kita nak sentuh Quran, nak tawaf Baitullah. Kerana perkara-perkara tersebut apabila berlaku ke atas seseorang itu, wajib bagi mereka itu membersihkan, mensucikannya dengan mandi dan berwuduk yang diistilahkan mandi wajib dan wuduk wajib. Dan termasuk juga dalam taharah wajib ialah membersihkan, mensucikan najis pada badan, pakaian dan tempat sembahyang kita tu. Pada badan kita pastikan tak ada najis lah. Ayat kencing kucing ke, tik cicak ke, tu pahala besar tu. Orang nampak dah ada tik cicak di masjid, dia ambil buang, dia bersihkan, dia menyelamatkan seseorang itu untuk mendapat solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembahyanglah keadaan ada najis di badan kita,
maka tak sah sembahyang tu. Begitu juga dengan pakaian kita. Pastikan pakaian kita, kain yang kita pakai, baju yang kita pakai, telekung yang kita pakai, stokin yang kita pakai, pastikan terhindar daripada najis-najis yang tidak dimaafkan. Ada kan najis yang dimaafkan? Ada najis yang dimaafkan. Apa dia? Najis dalam badan kita pun kita duk bawa najis pergi sana sini. Tu tak kira lah. Ataupun najis yang sedikit. Sikit sangat kita cuba cuci dah, tinggal sikit-sikit lagi tak keluar. Dimaafkan. Dimaafkan. Tu di antaranya. Begitu juga dengan tempat sembahyang kita tu. Tempat pijak diri kita, tempat sujud kita tu, pastikan terhindar daripada sebarang najis. Kotoran yang dimaafkan dia lagi. Kalau kita lalu di tepi jalan, percikan-percikan tu, tentulah yang tu kotor. Tapi termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Dimaafkan. Tu. Membersihkan najis pada badan berdalilkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Warrujza fahjur. Surah Al-Muddassir ayat 5. Dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Membersihkan najis pada pakaian berdalilkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Surah Al-Muddassir ayat 4. Dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Itu nas yang jelas daripada Al-Quran. Jadi bila kita bersih ni, Allah Ta'ala suka. Tuhan sayang kepada hamba-hamba dia yang bersih. Dalil dia mana? Kita baca dah dulu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Bila bertaubat ni bersih daripada dosa. Dan bersih wa yuhibbul mutatahhirin. Dan bersih daripada dan hamba-hamba dia yang bersih daripada kekotoran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bersih daripada kekotoran. Siapa yang tak suka? Jin, iblis, syaitan tak suka orang bersih. Tak suka orang bersih. Jadi kalau siapa yang suka kotor, kawan-kawan dia jin, iblis lah yang duduk sama dengan dia. Kadang-kadang dah bersih dah, haid dah berhenti dah, dia duduk tangguh-tangguh tak mandi. Tak mandi janabah, tak mandi wajib. Duduk dalam kotak. Maka jin duduk rapat dengan dia lah. Tu kadang-kadang kita tengok berlaku histeria atau sebagainya. Mereka tu kadang kebanyakannya yang uzur, yang mereka ni tak bersih. Jadi iblis syaitan suka. Jadi kita kenalah jadi orang yang bersih. Ini dianjurkan oleh Islam. Kita pelik kebanyakannya tak suka bersih. Ini yang pelik. Sedangkan kita ada Quran, kita ada hadis Nabi. Nabi kata apa? At-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tapi ramai kita tengok tak mau bersih. Pelik lah. Orang yang tak mau bersih ni terbalik. Orang yang suka tempat kotor pun terbalik. Kita suka tempat yang bersih. Nak duduk di tandas lama-lama pun kita tak apa nak suka. Tapi tandas tu kena bersih lah. Jadi kena jaga. Baik. Dan membersihkan najis pada tempat berdalilkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Arab Badui
kencing di dalam masjid. Orang Badui ni orang kampung. Dia tak tahu apa. Masuk masjid Nabi, dia pergi kencing. Sayyidina Umar kira nak belasah, Nabi larang, jangan. Tidak, kalau masa tu tengah duduk kencing lagi berterabak. Dia lari habis. Nak tempat tu pergi jadi banyak tempat. Jadi Nabi larang, biar dia tak tahu. Dia orang kampung mai ulu mana, dia tak tahu. Dia tak faham. Jadi tak apa, tengok kisah ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subbu alaihi zanuban min ma'i. Hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kata apa? Curahkanlah, tuangkanlah ke atas air kencing itu setimba air. Ni kita kena ingat. Ni di masa tu, masjid masa tu padang tanah pasir macam tu je. Kita kalau di sini kena ikut cara yang diajaklah oleh ulama kita. Sehingga hilang bau, warna dan rasa sifat-sifat najis tu. Tengok, ni tuang setimba ya. Ada yang kencing, budak pergi kencing tu, tuang setimba tu duduk tentu najis. Yang Nabi sebut ni sebab masjid masa tu dia tanah macam tu ya. Bila tuang setimba dia serap masuk ke bawah lah. Serap masuk ke bawah. Tu kena tahu situasi dia. Kena tahu situasi dia. Macam kita lah ni dengan kapet lagi, dengan apa tile apa ni. Cucilah ikut kaedah yang diajar sehingga hilang bau, warna dan rasa. Dalil-dalil tersebut memberi pengertian yang jelas bahawa seseorang itu apabila mereka hendak mengerjakan ibadah sembahyang, wajib bagi mereka itu membersihkan badan. Wajib. Jangan pastikan tak ada najis pada tubuh badan kita. Kalau ada, apilah cuci. Bab batal wuduk lain. Kita ambil wuduk dah, nak pi masuk sembahyang, pijak tai anjing. Batal wuduk. Kalau budak-budak sekolah dia kata batal, dia dengar anjing tu. Pijak tai khinzir pun tak batal. Pi cuci je lah sekali ayak tanah, 6 kali ayak bersih. Pi sembahyang, tak kena ambil wuduk dah. Bukan perkara membatalkan wuduk. Ini najis yang kena pada badan kita. Begitu juga dengan pakaian. Kena pada pakaian kita, pi cuci sehingga hilang warna, bau dan rasa tadi. Dan tempat sembahyang mereka daripada najis yang diistilahkan taharah wajib. Maka wajiblah kita sucikan tubuh badan kita, pakaian kita, tempat sembahyang kita daripada najis. Kerana di antara syarat sah sembahyang juga bersih, suci tubuh badan, pakaian daripada najis yang tidak dimaafkan. Jadi mudah-mudahan bila kita belajar, kita faham dan kita beramal dengannya. Saya ingat pukul 9 dah. InsyaAllah dekat pukul 9 dah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu benar, pimpinlah kami untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebatilan itu batil, pimpinlah kami untuk menjauhi kebatilan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah kau pesongkan hati-hati kami setelah Engkau memberi petunjuk dan hidayah pada kami. Kurniakanlah pada kami di sisimu rahmat. Sungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha Pemberi rahmat.
اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.